Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razi bin Muhammad Jaafar, nombor matrik 274328. Pelajar ijazah sarjana muda dengan kepujian Universiti Utara Malaysia. Pada kali ini, kita akan membincangkan tentang teori komunikasi. Tapi sebelum itu, mari kita lihat apa itu komunikasi. Komunikasi amat penting dalam kehidupan seharian kita. Ia amat berhubung kait tentang perjalanan kehidupan kita seharian. Ia juga merupakan salah satu medium untuk kita menyampaikan mesej yang bukan hanya berbentuk lisan, tetapi juga dalam bentuk bukan lisan. Sebagai contoh, bahasa isyarat dan bahasa badan. Menurut Emerson 1993 dalam DeVito 2000, hasil kajian menunjukkan bahawa 93% daripada mesej yang disampaikan secara bukan lisan, manakala hanya 7% sahaja melalui lisan. Sebagai contoh, bahasa isyarat pada zaman dahulu adalah seperti pukulan beduk yang menandakan masuk waktu solat bagi umat Islam. Asap yang digunakan kaum Red Indian di Amerika sebagai isyarat dan lain-lain lagi. Baiklah, menerusi video ini, saya akan berkongsi salah satu teori yang terdapat dalam teori komunikasi yang dikenali sebagai teori motivasi hijin. Teori motivasi hijin. Teori dua faktor Herzberg atau sering disebut juga dengan teori motivasi hijin adalah teori motivasi yang dibuat oleh psikologi Amerika Syarikat yang bernama Frederick Herzberg pada tahun 1959 mengenai pemboleh ubah yang dianggap diperlukan untuk mencapai tujuan dan keadaan buruk yang harus dielakkan. Dikatakan sebagai teori dua faktor kerana pada teori ini pada dasarnya terdiri daripada dua faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Kedua faktor tersebut ialah faktor motivasi dan faktor hijin. Herzberg two-factor theory ini dapat dari hasil kajian terhadap 203 orang juruteknik dan akaunten di Pittsburgh, Amerika Syarikat. Di dalam kajian ini, juruteknik dan akaunten ini diminta untuk berkongsi pengalaman tentang perasaan sangat baik dan sangat buruk mereka ketika bekerja. Herzberg kemudian membuat kesimpulan bahawa ada dua keadaan yang tidak saling bergantung dan yang mempengaruhi perilaku secara berbeza. Berdasarkan penelitiannya, Herzberg kemudian mengembangkan teorinya bahawa kepuasan kerja seseorang bergantung pada dua jenis faktor, iaitu faktor motivasi atau kepuasan dan faktor hijin atau tidak kepuasan yang kita kenal sebagai teori dua faktor Herzberg. Faktor motivasi. Kehadiran faktor motivasi akan menyebabkan pekerja akan bekerja dengan lebih keras. Faktor motivasi ini dapat ditemui di dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya, seperti prestasi kerja, pengakuan, sifat pekerja itu sendiri, tanggungjawab dan peluang untuk terus meningkat. Menurut Herzberg, tanpa faktor motivasi ini tidak akan menyebabkan ketidakpuasan kerja. Namun dengan adanya faktor motivasi ini akan memberikan kepuasan yang tinggi bagi pekerjanya. Di dalam faktor motivasi, perlu mengambil kira prestasi, pengiktirafan, persekitaran tempat kerja, tanggungjawab dan perkembangan kerjaya. Faktor hijin. Ketiadaan faktor hijin akan menyebabkan pekerja bekerja dengan tidak bersemangat. Ketidakhadiran faktor hijin ini juga akan menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerja. Contoh faktor hijin di antaranya seperti dasar syarikat, penyeliaan, hubungan, persekitaran tempat kerja, gaji, keselamatan, hubungan dengan rakan sekerja, fizikal tempat kerja dan hubungan pekerja dengan pihak atasan. Kombinasi motivasi hijin di tempat kerja
Pada umumnya, terdapat 4 kombinasi yang berbeza pada tempat kerja iaitu: pertama, higien tinggi dan motivasi tinggi. Ini adalah situasi yang terbaik dan pekerja sangat bermotivasi dan tidak mempunyai sebarang rungutan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Kedua, higien tinggi dan motivasi rendah. Pekerja memiliki keluhan dan rungutan. Mereka tidak benar-benar bermotivasi. Mereka hanya melihat pekerjaan mereka sebagai tempat untuk menerima gaji sahaja. Ketiga, higien rendah dan motivasi tinggi. Pekerja bermotivasi tetapi mempunyai beban kerja yang banyak dan mereka mempunyai keluhan atau rungutan tentang gaji atau persekitaran kerja. Keempat, higien rendah, motivasi rendah. Ini adalah situasi yang buruk dan mungkin terjadi sekiranya pekerja tidak bermotivasi dan mempunyai banyak rungutan dan keluhan.